terakhir kita bincang tentang isu ingat kematian dan persiapkan diri untuk hadapi kematian. Ayat yang saya bacakan dalam penjelasan kitab pada 2 minggu yang lepas itu muka surat 10, ayat surah Al-Imran 185, agak panjang bicaranya pada hari itu, 1 jam lebih kurang. Maka sambungan bicara pada pagi ini masih kita nak tengok dalam kacamata tajuk yang ada ini, iaitulah tentang persiapan untuk kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربي يا كريم يا منان يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dialah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, surah 67. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan kuliah Duha Masjid Al-Falah Masjid 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi yang penuh barakah ini, sama ada yang jauh ataupun dekat, yang hadir secara konsisten demi untuk meraih pahala yang berterusan, meraih kerana Allah yang berkekalan, demi untuk menambahkan ilmu dalam dada hati masing-masing, dan sebagai satu perjalanan yang akan memberi kebahagiaan dan keselamatan dunia
dan di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dapat kita bersama kembali dalam kesempatan masa yang masih berbaki. Bila saya sebut masa berbaki ini bukan bermaksud jam 11, jam 12, jam 1 hari. Maksud ialah umur kita yang masih berbaki detik-detiknya. Itulah di antara penghayatan yang perlu kita letak sebagai trust penting dalam kita beragama. Kerana kadang-kadang penilaian kita tentang usia ini, kita kira dengan masa, detik, jam. Memanglah kita rasa panjang umur lagi. Sebab kita akan berkira dengan maksud detik. Besok, hari Khamis, nak ke sini, ke sana. Hari Jumaat, ambil anak daripada asrama. Hari Sabtu, balik kampung, ziarah mak ayah. Hari Ahad, jumpa keluarga di kampung ramai-ramai, makan. Hari petang Ahad, balik ke Shah Alam, Subang Jaya. Minggu depan, nak melancong luar negara, contohnya. Perkiraan itu menjadikan kita rasa panjang hidup lagi. Sebab detik masa kita tengok dari kepala kacamata program kita nak buat apa. Tak salah. Boleh rancang, dah kena rancang pun. Tetapi sebenarnya dalam agama ini, orang paling bijak dia bukan melihat daripada sudut jam yang akan datang. Besok, Khamis, lusa tulat dan seterusnya. Orang beriman kata dalam kata-kata ulama, dia memikirkan bahawa tempoh hidupnya amat pendek dan singkat sekali. Itu bukan bermakna dia tak merancang untuk tujuan hidup yang lebih jauh, tidak. Tapi dia akan insaf. Kerana itulah maka kita sering sebut dan ulang sebut balik. Untuk kita ingati sentiasa dan tidak kita lupai, dalam hidup ini hanya ada 3 tempoh masa sahaja. 3 times saja. Siapa pun kita, 3 masa kita miliki. Masa yang pertama, yang telah berlalu pergi, semalam dan sebelumnya. Masa yang kedua, besok, yang belum pasti hak kita. Dan kita miliki besok, lusa tulat, belum pasti. Rancanglah sebanyak mana perancangan, belum pasti kita akan dapat tunaikan. Tapi yang kita ada sekarang ialah waktu sekarang ni. Ini masa kita. Inilah masa kita. Masa kita nak berfikir, nak muhasabah diri, nak melihat amal kita mana banyak baik dan buruknya. Kita nak semak apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini daripada sudut amal seharian kita. Kita kena semak balik dosa kita banyak mana, pahala banyak mana. Sekaranglah masanya. Jadi ini di antara perkara yang kita kena lihat supaya kita tahu demi kehidupan yang benar-benar sejahtera itu, maka mau tidak mahu seorang mukmin itulah kecerdikannya. Apa tidaknya? Sebenarnya bersabda, ketika sahabat tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa yang paling cerdik di antara manusia? Man humul akyas, siapa yang paling cerdik? Ini kita sebut dalam pengajian sebelum ini, mukadimah kitab ini. Ada catatannya. Siapa yang paling cerdik? Apa kata Nabi SAW? Akyasun nas, orang paling cerdik ialah aktharuhum lil mauti zikra. Tengok tuan-tuan, dia punya Nabi ni beri jawapan yang tepat, tegas dan begitu mantap. Orang paling cerdik kata Nabi, akyasun nasi aktharuhum lil mauti zikra. Orang paling cerdik, orang yang banyak ingatkan tentang kematian. Orang cerdik. Aktharuhum lil mauti zikra, yang paling banyak ingatkan mati. Maksudnya, dia renung kehidupannya sekarang, besok apa keadaan aku, memanglah besok balik kampung ziarah mak ayah.
Tapi apakah Allah izinkan? Sempat? Tidak. Itu menyebabkan dia insaf. Sekalipun dia perancangan jauh ke hadapan, dia tak lalai. Dia tidak lalai lupa untuk terus beribadat kepada Allah dengan sebaik-baik ibadat. Jadi ini di antara penghayatan yang saya rasa perlu kita sentuh sentiasa, sebab pentas saya tajuknya macam itulah. Iaitulah tajuknya jalan sahala menuju kepada syurga, one way to paradise. Tuan-tuan sekalian, kematian adalah satu perkara yang semua kita akan hadapi. Dan perhatian kita kepada kematian, kita kena beri fokus yang betul. Apalagi dalam saat sekarang ini, tempoh sekarang ini, dah hampir 9 hari dah. Masuk hari ke-10 hari ini. Rakan-rakan kita di Palestin sedang dibantai, diserang, dibalon, dibunuh dengan kejam. Dentuman bom, senapang, berdilan di sana sini. Dan kita kena insaf hal ini kerana ia adalah merupakan suatu kenyataan secara langsung sedang kita hadapi. Terutama rakan kita di Palestin sana yang sedang berkesempitan. Ikut kepada laporan yang saya baca seawal tengah malam semalam, bahkan awal pagi tadi pun sama laporannya, kematian sudah hampir mencecah kepada 3,000 orang. Kurang sikit 3,000 kematian. Yang terakhir semalam, satu hospital dibom. Dan kecederaan parah tak parahnya sudah melebihi 10,000 orang. Ya. Saya bukan nak cerita itu sebab saya rasa banyak sudah kalangan para ustaz kita telah menceritakan kewajipan kita tentang isu Palestin, apa kita kena buat, yang kita patut lakukan sama dengan doa dan derma sumbangan kita. Tapi nak cerita ialah itulah hakikat kematian. Dan kematian itu adalah suatu saat perpisahan antara seorang dengan seseorang yang lain. Antara anak dengan bapa, seorang anak dengan ayah, seorang ibu dengan anak, seorang anak dengan ibunya, seorang kakak dengan abangnya, seorang adik dengan kakak kandungnya, jiran-jiran, kematian datang. Kita tak bicara sekarang tentang soal kekejaman Israel yang kejam, tetapi kematian itu adalah satu hakikat. Satu hakikat yang sedang diterima oleh kalangan rakan kita di Palestin. Wallahul musta'an, pada Allah kita mohon bantuan pertolongan. Tapi yang pentingnya ialah kematian mereka bukan percuma, insya-Allah. Mereka adalah syuhada, insya-Allah. Syahid yang mendapat taraf yang tertinggi si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka pertahankan tanah air, pertahankan bumi tanah air mereka, rumah kediaman mereka. Pertahankan Al-Aqsa, masjid yang penting untuk dipertahankan, maka pastilah kematian mereka bukan percuma. Ada di sana kemuliaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak ambil cerita kematian menunjukkan kepada kita ia satu hakikat yang berlaku, dan kematian rakan kita kerana dentuman bom dan pembunuhan, kita wallahualam apa keadaan kita, kita tak tahu. Namun begitu kita harapkan kematian macam mana pun berlaku, kematian yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Kematian yang Allah redha. Kematian Allah redha, bukan Allah murka. Diambil nyawa kita dalam keredaannya, bukan kemurkaannya. Kematian kita insya-Allah dalam ilmu, bukan kejahilan. Kematian kita dalam keimanan, bukan kekufuran. Kematian yang disambut oleh malaikat-malaikat dengan hamparan nikmat alam barzakh dapat syurga, bukan disambut malaikat hamparan-hamparan yang menyusahkan kita di alam
barzakh dengan nerakanya hinggalah ke alam mahsyar. Wal'iyadzubillah. Itu di antara mukadimah saya pada pagi ini. Cuba nak ulang balik sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini, sambungan bicara kita pada 4/10 yang lepas. Terakhir kita bincang tentang isu ingat kematian dan persiapkan diri untuk hadapi kematian. Ayat yang saya bacakan dalam penjelasan kitab pada bulan 2 minggu yang lepas itu ke surah 10, ayat surah Al-Imran 185, agak panjang bicaranya pada hari itu, 1 jam lebih kurang. Maka sambungan bicara pada pagi ini masih kita nak tengok dalam kacamata tajuk yang ada ini, iaitulah tentang persiapan untuk kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, surah 29. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat ini satu ayat yang sudah kita dengari acap kali, bahkan ratusan kali selama kita hidup ini. Tiap bernafas akan mati. Kita baca Al-Quran boleh baca bahasa Melayu. Tiap yang bernafas akan mati. Betul lah tu. Cuma kalau kita ambil renungan sekejap ayat ini, kerana ada catatan kitab kita ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia kaitkan isu kematian dan isu kebangkitan semula. Isu kematian dan isu kebangkitan semula dalam ayat ini. Bahagian pertama Allah sebut kepada kita apa ayatnya? Kullu nafsin za'iqatul mauti, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jelas. Yang kedua Allah kaitkan apa dia? Summa ilaina turja'un. Kemudian kamu dikembalikan kepada aku. Apa kaitan ayat ini, tuan-tuan? Kata ini cukup jelas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahawa kematian satu kepastian dan kemestian. Tak ada siapa boleh tolak kematian. Rakan kita di Palestin, Allah uji kematian kerana bangunan runtuh, tertimbus mereka. Ada yang dibedil, ada yang diseksa sampai mati, macam-macam. Ada juga yang mati keadaan sakit lama. Saya baca dalam laporan berita semalam daripada Al Jazeera Net, satu hospital yang telah dibomkan pada hari ketiga tanggal 11 hari bulan Oktober tak silap. Hospital dengan doktor pun terbunuh. Di situ dah ada pesakit yang dah bertahun mengambil rawatan. Tapi takdir Allah SWT menentukan bila bom datang, meninggal. Yang sama sakit dah bertahun di hospital mendengar rawatan, akhirnya dia mati di bom. Hospital runtuh, terbakar. Doktor merawat pun mati sama. Itu kenyataannya. Yang dah sakit, kemudian hampir nak sembuh, meninggal. Saya kaitkan sebab Allah sebut ayat ni, kullu nafsin dha'iqatu. Setiap yang bernafas akan mati. Kemestian. Allah berikan ujian kepada orang itu dalam keadaan di hospital, dirawati, patut dah sembuh boleh baliklah. Seolah macam tu, tapi akhirnya Allah SWT kirimkan ujian yang besar melalui dentuman bom yang tiba, akhirnya membunuh penghuni hospital. Setengah tu dah lama, 3-4 tahun dah terima rawatan. Ini saya ingat laporan 11 hari bulan, tak silap saya, 11 Oktober, hari 3. Peristiwa berlakunya pencabulan ke atas Gaza dan Palestin. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita yang keduanya ialah tiap kematian bukanlah segala-galanya, kerana segala-gala adalah selepas kematian. Kematian bukan segala-galanya. Segala-gala lepas kematian, atau sebut Quran ayat ini Allah kata apa? Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan.
Jadi falsafah jelas daripada Al-Quran Allah sebut kepada kita kematian bukan segala-galanya. Segala-galanya lepas kematian. Maksudnya manusia bukan hanya ditamatkan riwayat hidupnya dengan diangkat roh daripada hidupnya, tetapi selepas kematian ada hari perhitungan, hari perkiraan, diadili. Jadi kematian bukan segala-galanya, segala-gala lepas kematian. Ini bahasa mudah untuk kita fahami. Kalau ada orang yang kata kematian dah menutup segala-gala, tidak. Kematian tempoh sementara, setelah kematian dibangkitkan kembali untuk dihitung. Itulah segala-galanya. Maka jangan ambil sikap mudah. Jangan kita ambil sikap mudah seolah kita rasa dah mati-mati. Tidak. Lepas mati ada perhitungan. Segala-gala setelah kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat juga menggambarkan bila kita baca ayat kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilaina turja'un, menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla mutlak. Kuasa mutlak dia. Apa kuasa mutlak dia? Kuasa menghidup, mematikan, memati dan menghidupkan manusia. Dia boleh buat. Masa muqaddimah tadi, kalau siapa ingat apa ayat saya baca mula-mula tadi? Mula-mula tadi. Surah Al-Mulk. Alhamdulillah, ini tandanya puan-puan tak tidur. Kalau dah muqaddimah tidur dah, boleh berhenti lah ceramah. Tandanya puan-puan tak tidur. Buat catatan. Saya muqaddimahkan tadi di awal tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk, surah 67, ayat yang kedua. Allah sebut dengan terang. Tambahan pula bacaan Al-Mulk, bacaan kita seharian. Tak pernah kita miss insya-Allah. Belum tidur kena baca. Allah sebut dengan jelas, dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dia cipta, hidup pun dia cipta. Maknanya kuasa mutlak. Ayat ini menjadi dalil. Apa dalilnya? Ayat Al-Mulk yang dua tadi dalil. Dalil dari sudut hukum fiqh syariat, tak boleh kita bunuh orang, tak boleh kita menyawa orang. Maksudnya tak boleh bunuh orang. Kenapa tak boleh bunuh orang? Dosa besar bunuh orang ni. Qatlun nafsi ataupun al-qatil. Bunuh orang ni, awal bunuh sendiri, haram dalam Islam. Dia dua benda. Satu, bunuh orang, haram, dosa besar. Bunuh diri sendiri pun, haram, dosa besar. Kenapa haram? Sebab urusan nyawa, urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu tak setuju dengan orang ni, marah, bunuh dia, tembak dia, apa cerita? Urusan nyawa, urusan Tuhan. Kenapa kamu nak matikan dia? Berbalah-balah lah. Bertengkar, tapi jangan sampai bunuh orang. Kalau kamu bunuh orang, kamu dah ambil tugas Tuhan. Betul dalam Islam, haram. Dosa besar bunuh orang. Ataupun bunuh diri sendiri. Hidup tak guna dah. Banyak masalah. Minum racun, boleh 3 botol, contohnya. Contoh, apa tindakannya? Bunuh diri sendiri. Minum racun. Pasal apa? Hak nyawa tu hak Tuhan. Sabar, ada ujian macam sabarlah. Carilah kesabaran, bertenanglah. Carilah ilmu, cari agama untuk kita kokohkan diri. Kalau kamu minum racun, berarti kamu telah mengambil nyawa yang hak itu hak Allah, bukan hak kamu untuk matikan diri. Nampak tak? Jadi ulama sebut dengan ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum tadi, ayat yang menunjukkan dalil qat'i Allah yang punya kuasa dalam menghidup dan matikan manusia. Dia yang menghidupkan, dia matikan. Jadi kalau ada orang yang buat dua kerja tadi, bunuh diri sendiri, bunuh orang, dia telah mengambil tugas Allah, dan itu adalah dosa besar dalam Islam, al-kabair. Jangan cari pasal. Dan cerita bunuh orang, bunuh diri ini masuk dalam hukum besar dosanya dalam Islam, yang tak diampunkan dosa kalau tak kena cara, tapi ada perbicaraan ulama kemudiannya. Baik. Jadi hal inilah kita kena faham daripada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ini, tentang bagaimana kematian dan hakikatnya, dan bagaimana Allah punya kuasa dalam soal kematian dan kehidupan. Tetapi itu belum cukup baginya
jiwa yang pasif sesuai dengan syair dilantunkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berikut ini. Itu satu di antara bacaan boleh kita ambil kupasan sedikit pada pagi ini. Saya tak ambil bahasa Arab, saya tu baca bahasa Melayu ni. Ada bahasa Arabnya ada ni. Saya tak bacalah. Ya, baca bahasa Melayu terus. Di antaranya syair Umar. Dia kata apa tentang soal kematian dan kehidupan. Syair daripada Umar bin Al-Khattab dia kata, tidak ada satu pun yang berseri itu kekal. Hanya Tuhan yang akan kekal. Sedangkan harta dan anak-anak akan melambai. Harta rampasan perang Hormuz yang melimpah tidak akan membantu keabdian sesuatu usaha untuk tetap ada. Namun tidak pernah berjaya. Sulaiman si penalu angin juga tidak mampu. Manusia dan jin pun ditolak untuk abadi dan mereka datang silih berganti. Ini syair ini disuraikan oleh para ulama. Satu hari Umar radhiyallahu anhu dia balik pada perang. Satu balik daripada perang, lalu setelah dia hilangkan penat lelahnya daripada perang, dia bersandar di sebatang pokok tamar di depan rumahnya. Lalu dia pun termenung panjang, Umar Al-Khattab ini. Lalu dia mula mendedangkan syair ini. Didengari oleh siapa? Keluarga, isteri, anak-anaknya. Dia dengari, dirakamkan nafs ini oleh para ulama dalam catatan buku syair para sahabat masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia balik perang, dia telah melihat kematian peperangan, syahidnya yang pergi berjuang tak balik-balik kerana syahid, yang tertikam kemudian sakit mati, macam-macam lah. Dia beringat balik sejarah yang lampau, termasuk sejarah zaman Nabi Sulaiman yang hebat, bakal perkasa, macam-macam. Dia dendangkan syair. Saya nak ambil satu dua peringatan beliau kepada kita cantik. Dia kata apa? Tidak ada sesuatu pun yang berseri itu kekal. Hai Tuhan yang kekal. Apa pun nikmat kita ada, menyeronokkan. Berseri ini makna seronoklah. Seronok dengan kuasa, seronok dengan pangkat, seronok dengan kedudukan, seronok dengan makan minum, seronok dengan kekayaan macam-macam. Dia kata ada kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar dia bercakap dalam nada penuh keinsafan keimanan. So dia terfaham, dia tahu, dia sedar apapun pemilikan manusia daripada sudut kuasa dan harta macam-macam nikmat yang dia ada tak kekal. Termasuklah kecantikan, termasuklah kekayaan, termasuklah pangkat, termasuklah kehebatan keturunan sekalipun. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairun wa abqa. Yang kekal ialah alam akhirat yang abadi. Dunia tidak ada kekal sama sekali. Itulah jalanan sebuah kehidupan manusia. Betul kita dalam urusan dunia jangan ada sedikit pun kesombongan dalam hidup kita. Kita kena buang ke tepi. Sekalipun di saat kita ada kenikmatan lebih daripada orang lain, kita ada rupa paras yang cantik, untuk masa itu sajalah. Bila sampai satu waktu, Allah tarik sikit nikmat kerupawan kita, kita ada apa nilai dah. Disanjung, dipuja satu masa, tak akan dipandang satu ketika yang lain. Termasuk bukan saja soal rupawan dan kecantikan rupa paras, tapi termasuk juga harta benda dan nikmat dunia. Sekalipun kita ada nikmat pelbagai, kekayaan melimpah ruah, ya, nikmat apa kita tak miliki, harta, pangkat, rezeki macam-macam, sampai bila kita boleh pertahankan nikmat tersebut. Boleh kali Allah uji kita dengan 1001 ujian yang datang. Dalam kekayaan kita datang musibah. Allah tarik by cash. Allah datangkan ujian yang kita tak jangka. Akhirnya, by cash kekayaan kita Allah tarik. Banyak dalam kehidupan dunia sekarang ni. Si yang kaya raya macam mana, bila sampai tahap ada masalah dalam kehidupan, apa kedana miskin. Saya boleh cerita pada puan-puan pengalaman peribadi saya. Di surau, di masjid saya pernah cerita. Pengalaman peribadi dengan orang-orang tertentu yang datang, berjumpa, bertemu.
cerita tentang diri dan keadaan di semasa dia belum diuji dengan kepayahan hidup. Kaya, hebat, mewah. Tapi akhirnya dia tinggal di sebuah kediaman yang bukan lagi jutaan ringgit nilainya, menyewa bilik yang sempit, seorang diri sebatang kara. Saya pernah sebut sini. Tak perlu ulang. Dengan air mata tumpah, dengan kesedihan yang nampak di wajah, diiras matanya dalam kesedihan bercakap. Rupanya Allah Maha berkuasa. Allah tarik dalam dia tak jangka, tak sangka. Dia merasakan kekalah segala nikmat dia ada. Tapi dia tak faham, dia tak tahu. Rupanya nikmat kekayaan Allah yang beri. Nikmat pangkat Allah kurniakan. Nikmat rezeki apapun Allah punya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl ayat 53. Jelas dalam Quran Allah sebut kepada kita. Peganglah ayat ini betul-betul. Kalau kita akan dapat sesuatu rezeki, suatu nikmat, suatu kelebihan yang tersirat tersurat, jangan kita letak kepada hati kita, aku punya, aku pandai, aku bijak, aku hebat. No. Ini saya sebut ni sebab dalam kesempatan 3 minggu, 2 minggu ni dalam peristiwa Palestin, saya sarankan, amat-amat sarankan kepada tuan-tuan untuk terus menyumbang, menjadi tangan pemberi, tangan yang menyumbang, dengan doa tangan diangkat, dengan infak tangan menyumbang. Kita nak hulur tangan pegang senjata, tak adalah. Kita nak hulur tangan pegang senjata untuk berperang di Palestin, tak payahlah. Orang sana tak nak kita. Kita tak perlu jasad kita pergi. Tapi yang kita boleh sumbang ialah tangan diangkat dengan doa. Tangan diangkat dengan menyumbang, infak. Walaupun tak banyak, sikit sumbang. Saya sebut ini sebab apa? Di saat kita Allah beri nikmat harta yang ada walaupun tak banyak itu, jangan lupa tuan-tuan, walaupun RM1, RM100,000 kita ada, jangan fikir ia milik kita. No. Jangan fikir aku yang punya, aku yang cari. No. Itu semua datang daripada pemberian Allah Azza wa Jalla dengan cara Allah buka kepada kita. Itulah jalan hidup ini, dengan kita dapat nikmat daripada harta benda melalui perniagaan. Itu jalan Tuhan buka. Kita dapat nikmat harta melalui saham-saham kita laburkan yang sambaiklah. Itu Allah buka kepada kita lorong-lorongnya. Dengan Allah berikan kita mungkin nikmat kesihatan. Boleh buat kerja walaupun umur dah 60 pension, boleh buat kerja lagi, cari harta lagi. Itu saham yang kita cari melalui pelaburan Allah yang beri kepada kita. Itulah masa, tenaga, waktu, harta kita milik, semua milik Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Saya ulang sebab ayat ini, An-Nahl 3, sebab apa? Ayat ini ayat yang paling trust dalam kita nak meletakkan keyakinan Allah pemilik segala-galanya. Pemilik bersudut harta benda kita, kekayaan kita, nyawa kita, bahkan segala-galanya. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Mana milik kita? Cuba ingat lagu siapa tu? Mana milik kita? Lagu siapa? Iwan. Pabina Iwan sini ramai. Lagu Rabbani. Mana milik kita, nak susah nyanyi kan? Nak tumbang Cik Mansur nanti pasal-pasal. Ya? Saya bab nasyid ni boleh tumbang keberamaian kita. Silap aku dikata rekod siapa ni? Seorang siapa masuk ni? Mana milik kita? Saya bila dengar lagu Rabbani saya menetih mata. Almarhum Asri, Ustaz Asri Ibrahim, dengan lantang suara, dan dia pun dah pergi. Dia dimiliki oleh Allah. Suaranya tinggal berkumandang, tapi dia sendiri Allah miliki, Allah angkat dah. Dah 8 tahun dah, hampir 10 tahun dah. Ya, baru ni jumpa anak dia. Minggu lepas, hari Ahad lepas, 2 hari lepas, jumpa anak dia. Nama Ihsan ke? Masya Allah, suara macam ayah dia. Ya. Itu saya forum Datuk Zul Al-Bakri, mantan mufti, mantan menteri di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad yang belakang mahkamah tu. Dengar suara berkumandang, sekata budak mana ni? Gepal-gepal dengan tubuh yang gepal sikit, dengan muka putih-putih. Tak boleh nak fikir budak mana, suara bagus. Lepas ceramah bola kata,
anak Al-Musta'asir baik. Masya Allah. Warisi. Tak apalah. Ya. Selawatnya begitu indah. Bila sedengar lagu mana milik kita, tuan-tuan, lagu je tapi ada kesan. Sebab kita boleh renung balik. Mana milik kita? Tak ada milik kita walaupun seinci. Sebab itulah saya ingat ke diri saya, dalam hidup ini, tolong buang. Saya nak ajak diri saya juga, bukan orang lain. Tolong buanglah segala-gala perasaan yang kita miliki itu. Apa benda kita ada, aku yang punya. No. Tak ada kepunyaan kita walaupun seinci. Tak ada kepunyaan kita walaupun tertulis hak milik kita. Tanah lot 3783 dengan 4 ekar. Memang milik kita. Milik kita dalam konteks tulisan. Dan milik sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Allah beri sekejap kepada kita. Bahkan sekejap tak sekejap pun mungkin hanya beberapa tahun saja. Lepas kita mati, berubah nama pada orang lain. Bukan anak kita lagi dah. Dia jual anak kita. Jual oleh anak kita. Rupanya, entah siapa beli tak tahu. Ayah baru mati seminggu, 2 minggu. Rupanya, betul lah. Tak ada apa kita miliki kecuali Allah yang pemilik. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa yang kamu miliki itu semuanya milik Allah. An-Nahlu 53. Betul tak ayat tu? Betul lah? An-Nahlu 53. Saya ingat begitulah. Itu ayat ringkas padat. Tolonglah letak dalam hati jantung kita, dalam apa situasi kita ada. Dari segi umur, nyawa, pangkat, kedudukan, hatta anak-anak kita. Yang kita sayang, kasih begitu menebal itu. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Satu hari ada seorang hamba Allah, mesej saya, cerita mengaduklah, Ustaz, apa doa yang saya kena baca? Anak meninggal, mengejut, baru dalam sekitar setahun 2 tahun, saya ingat lama dah. Dalam sekitar setahun, setahun ni tak erti apa lagi lah. Dia tak erti nak bersuara apa lagi banyak, tapi meninggal, mengejut. Kawan tu pula memang adik kuliah maghrib saya. Jadi WhatsApp saya, Ustaz tolong, saya keadaan tertekan. Saya tak mampu kata lebih, saya kata, saudara, saya kirimkan ayat ini kepada saudara, renung, baca, renung, baca dan tengok makna, semak makna. Ayat itulah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, yang bermaksud apa yang kamu ada semua hak Allah belaka. Anak milik Allah. Dia punya, dia boleh ambil bila masa. Tak perlu orang tanya kita, manusia aku nak ambil nyawa anak aku boleh tak? Tak payah. Dia boleh ambil bila masa. Saya baca ayat itu kat dia, saya forward kat dia 3-4 kali ayat sama, akhirnya dia kata ke saya apa? Sebagai Ustaz, betul lah. Bila saya baca ayat ni, hati saya tenang rasa. Sebab bukan saja anak saya milik Allah, saya sendiri pun milik Allah. Saya kata Alhamdulillah. Sebab tu ayat Quran ni begitu mujarab. Kalau kita renung, tengok makna dan pengertian. Mujarab, tuan-tuan, mujarab. Berikan kita keinsafan, kesedaran dalam pelbagai cara. Sebab Allah tak pernah berbohong kepada kita. Tak pernah Allah sebut satu perkara yang merugikan kita, bahkan menguntungkan kita. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Jadi Umar, dia bersyair. Dia cerita, tak ada yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan harta dan anak akan melambai. Tengok. Sebab dia termenung di sebahagian pokok tu, dia balik pada perang, anak-anaknya ada, isterinya ada. Dia bersyair dengan sulantang, anaknya dengar. Dia kata apa? Sedangkan harta anak akan melambai. Mana satu masa akan datang, kalau dia seorang ayah, anak akan lambai tangan. Ayah dah pergi, kami belum lagi, ayah dah selamat kembali, kami akan datang kemudian. Bila sampai itu masa akan datang, seorang ibu dilambai oleh anak-anak, mak telah kembali kepada Allah, kami akan datang kemudian. Mak telah pergi awal, contohnya. Harta termasuk, harta akan melambai. Yang kita ada walaupun seinci tanah jadi hak orang kemudian. Sebab rumah kediaman kita dah harga 1-2 juta, hatta berapa juta sekalipun, akan berubah nama pada orang lain satu hari akan datang. Walaupun kita sayang, kasih, cinta begitu rapat dengan rumah ini, ada di sana kenangan-kenangan yang besar dalam rumah ini. Kita yang renovation, kita berikan sokot taman macam-macam, dekorasi macam-macam. Saya masa rumah tu kira hak orang lain dah. Tak anak kita pun, keluarga lain. Betul tak? Ini
untuk insafkan kita. Bukan bermakna kita tolak harta, tidak. Tapi menginsafkan. Kita nak kekal macam mana harta benda. Atau orang yang letakkan harta benda mengatasi keimanan, rugi. Orang yang letakkan nikmat berpinak anak pinak lebih pada soal keimanan, rugi. Saya sering sebut, ini peringatan buat saya bukan orang lain. Sebab kita dalam keluarga sendiri pun. So, contoh, ini antara pengalaman peribadi saya dengan beberapa cerita dalam masyarakat yang saya beri ceramah dan beri kupasan ilmu bab keluarga. Saya kata macam begini saja. Kita dengan anak-anak contohnya. Satu hal yang paling tak betul, yang negatif apa dia? Contohnya. Negatif. Kerana anak tak kejutkan bangun sembahyang contohnya. Allah budak, dia nak rehat, dia nak letih, dia penat, nanti dia pandai lah sembahyang. Contoh, ini negatif ni. Kita tak kejutkan anak nak solat. Anak bukan umur 3 tahun. 16 tahun, 17 tahun. SPM dah nak masuk universiti dah. Dah universiti pun. Dengan anak kita, dalam bab solat kita tak kisah. Dia semai tak sembahyang. Alasan kita apa? Budak, dia nak berehat. Letih, letuh, study semalam, pukul 3 baru tidur. Jam subuh tak sembahyang. Dia sembahyang lebih bila. Kita ambil tindakan yang amat negatif. Kenapa? Sayang itu. Bimbang budak ni demam, tak pasal-pasal. Nak periksa pula ni. Sembahyang biar. Kita sayang tu, bukan saya sayang lah kan? Saya tak bertempat. Sayang tak bertempat, itu namanya. Kalau sayang bertempat, kita tegas. Alung, walaupun Alung study juga 3 pagi, nak exam besok lusa, tapi solat kena awal waktu, bangun. Lepas solat, tidurlah, rehatlah. Bangun, jangan tak bangun. Ini jam subuh contoh. Ketegasan tu ada. Itu sebertempat. Tak bertempat, alah biarlah. Penat, hujung minggu ni rehat. Dah hari-hari lain dah pergi sekolah awal pagi. Biarlah hujung minggu dah rehat. Contohnya. Macam ni keadaannya, di mana kerugian kita nanti dengan harta kita? Anak tu harta kita. Kerugian yang paling kita rasain nanti, bila kita sudah sampai tahap satu usia tertentu, anak kita dewasa, kita dah makin uzur, dah makin letih, tak larat. Akhir kita meninggal, anak tadi apa dia buat pada kita berjadi? Dia nak baca Quran. Dia nak buat ibadat. Niat paling untuk kita. Macam mana kalau dia dilatih dalam hidupnya tak pernah kenal ibadat, tak kenal agama, tak kenal kebaikan pahala. Nak buat kepada kita kebaikan. Ayah mak dah meninggal, dia nak baca 2-3 baca doa, dia nak buat kebaikan dengan pahala. Tak sampai tuan-tuan. Percayalah. Tak akan dapat kita rezeki itu. Sedangkan anak itu harta kita. Yang kita patut jadikan sebagai saham besar kita untuk akan datang. Itu kesilapan. Sebab kita didik dengan cara negatif. Nampak macam sayang kasih, ya? Tak bertempat. Kesan kemudian anak kita tak mampu nak bekalkan kita sesuatu yang baik. Tak boleh bekal kita suatu rezeki yang kita boleh dapat nikmat sebab itu. Apa rezekinya? Pahala anak kita buat, dia doa sampai kepada kita. Tak dapat dia buat. Rezeki yang paling kita patut dapat, dia buat satu kebaikan, dia niat untuk mak ayah mati, dia tak buat. Agama tidak ada. Iman tak ada dalam hati dia, dalam jiwa hidupnya. Kita pun kosong, dia pun kosong. Dia pun tak ada nikmat kehidupan beragam, kita tak ada nikmat pahala daripada kematian kita. Tuan-tuan, minta sebut cerita ini sebab ini antara yang saya fikir dalam pemikiran saya. Saya fikir untuk diri saya, anak-anak. Itulah bila kita sebut anak-anak, sayanglah bertempat dan sayang berhemah. Bukan sayang tanpa apa? Tanpa iman. Sayang tanpa ilmu. Jangan. Jangan, tuan. Ini antara benda yang kita kena ingat. Sebila sampai masa, anak akan lambai kepada kita tangannya. Ya, mak telah pergi. Kalau anak tu anak yang ada akhlak, ada ilmu, ada jasa baik hidupnya, dia akan tahu apa nak buat kepada mak. Dia lambai tangan betul. Dia lambai dengan hati yang baik, dengan jiwa yang baik, dengan ilmu yang baik, sampai kepada kita pada. Tapi kalau dia lambai sekali lambai, mak dah pergi dah, alhamdulillah. Patut mak mati lama dah, meletihkan saya je, contohnya. Dia lambai tangan, tapi lambai dengan ucapan syukur. Mak patut mati lama dah, saya letih dah kerana mak ni, jaga mak ni. Dah mati, syukur. Satu banan dah hilang pada saya. Tengok, dia lambai tangan, tapi lambai dengan rasa yang tidak bawa kebaikan, tidak ada kebaikan. Tapi dia seronok lah. Tambah pula mak tinggal harta yang bukan sikit banyak, contohnya.
Rumah tu pun tukar nama dah dia punya. Contoh. Jadi fikir-fikirlah. Saya sebut ini tuan-tuan sebab saya tak baca yang Arab. Tuan-tuan nak baca Arab ni boleh. Tapi rasanya tak perlulah. Terjemah ni cukup dah. Omar dia bukan contoh. Dia bercakap dalam nada. Sebab apa kesimpulannya? Yang tu tak bacalah. Harta rampas saya cerita. Omar bercakap dalam nada. Dia tahu kematian ini adalah pemutus segala perkara. Kematian pemutus segala benda. Pemutus dalam soal kebaikan, kemuliaan apa, bila mati selesai segala-galanya. Baik. Wallahu alam, ini tajuknya panjang juga ceritanya, iaitulah ingati dan mempersegeri hadapi kematian. Baik. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang lain dalam kitab kita, masih ada berbaki masa sikit lagi. Larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Ini. Hidup ini ada masalah. Apa tak ada masalahnya? Kadang-kadang masalah kejiwaan. Ayah mak tengok anak-anak huru-hara tak pernah baik akhlak dan budi pekerti. Daripada anak kecil umur 10 sampai anak dah umur 60. Ayah 80 contohnya. Asyik menangis saja contohnya. Air mata tak kering-kering daripada umur anak setahun, sebulan sampai anak umur dah 50. Menangis lagi. Pun ada tuan-tuan. Ada, jangan kata tak ada. Yang ini pun saya tumpang sedih ni. Apa tak sedihnya? Ayah, mak menangis umur anak sebulan 2. Yang betul lah tu. Anak tak sihat, mak menangis. Anak makan muntah balik, mak menangis. Anak demam tengah malam, mak menangis. Betul tak? Umur setahun, 2 tahun. Anak umur 40 tahun pun, mak masih air mata tak kering-kering lagi. Sebab apa? Sebab anaknya berwatak-watak yang tak berapa nak elok dalam agama. Perkasa, bercakap, tak menentu hala, malas dalam ibadat. Mak umur dah 65 dah. Masih lagi keadaan, bila solat saja air mata tak kering, lepas berdoa. Nak solat saja tinggal anaknya, air mata tak kering. Nak tidur malam, tak lena dengan baik, lena sekejap, tinggal anak, Masya Allah, 40 tahun anak umur, sebenarnya. Ada tuan-tuan. Yang ni saya rasa bebanan sungguh-sungguh dah ni. Patutnya ada mata orang tua ni setakat anak kecil. Lepas anak dewasa besar mukallaf, tak patut air mata tumpah dah. Tak patut tumpah dah. Nak tumpah boleh mata. Tumpah kenapa? Baca Quran. Tumpah kenapa? Kena bangun tahajud pukul 4 pagi. Tumpah kenapa? Sebab ibadat malam siang, letih, penat atau apa? Doa kepada Allah tanpa. Ini kadang tumpah air mata umur anak 40, masih tumpah air mata lagi. Ini kadang-kadang berlaku kan tak berlaku. Saya tak nak berlaku pada diri saya harap tak berlaku pada kita tuan-tuan. Betul kita kena pastikan. Janganlah sampai tahap kita diuji Allah sampai tahap usia kita dah pun tak layak dah untuk menangis kerana anak. Masih lagi mikir kerana anak-anak. Allahu Akbar. Sabila ni tuan-tuan? Bila ni? Dia hal macam ni yang kita kadang kita tengok dalam masyarakat kita berlaku. Sama juga dengan cerita anak-anak kita yang bebankan ibu ayah dengan bebanan yang semacam itulah sifatnya. Apa dia? Bebanan jaga anak cucu contohnya. Minta maaf lah. Saya bercakap, saya pun dah 5 cucu. 5 cucu. Yang sulung dah masuk 10 tahun. Tak ingat pun berapa tahun. 9 tahun. Jahdua. Jahdua berapa tahun? 8. 8 tahun. Cucu baru 5 ke 50 orang lagu mana? Ya. Yang bongsu, setakat bongsu yang cucu kelima, setahun setengah. Tapi sebut ini tuan-tuan sebab ada kalangan kawan-kawan saya yang mula ada bercucu ini, dia kata, Ustaz, itu ceritanya. Kadang-kadang faktor jaga cucu ni pun faktor kita faham, faktor keuangan, faktor macam-macam lah. Tapi kita kena fikir jauh ke hadapan. Apa cara so mesti kena fikirlah. Takkanlah mak ayah ini dah masuk umur 60, dah pension, 5-6 tahun, dah nak 70 pun, masihlah keadaan basuh berak kencing cucu. Daripada pagi sampai tengah hari sampai ke malam. Cucu bukan seorang, 4 orang sekali letak. Abang Long tu cucu pertama 6 tahun. Berak kencing pun tak lurus lagi. Yang kedua 4 tahun setengah. Ketiga baru 3 tahun. Yang keempat 3 bulan setengah.
letak depan ibu ayah kita. Ayah ber-65 contohnya. Mana dia nak berduha, mana ke masjid berjemaah zuhur, mana dia nak kerja masjid untuk bayar sah, mana pergi kuliah maghrib belah malam, duduk di masjid sampai pukul 10 malam. Mana masa baca Quran 2-3 ayat, majlis debat. Kadang-kadang, iyalah saya minta maaf lah. Masa bercakap untuk anak saya. Ini live kan. Tapi tak apalah, ini konsepnya. Saya dengan cucu, bukan masa baba nak jaga dari sudut fizikal macam jaga kamu dulu. Ini masa baba nak beribadat. Baba nak baca Quran. Baba nak bagi ilmu pada orang sekadar baba mampu lagi. Baba nak bergerak sana sini sebab baba nak orang ramai buat ilmu. Tak mampu nanti baba nak duduk dengan ibadat. Tak bergerak dah nak baca Quran, nak baca buku yang kitab lama dalam hidup itu tak ada yang tak sentuh lagi pun. Baba kekurangan amal. Masa baba masih dalam keadaan kuat fizikal, itulah keadaan. Hantar ke sekolah pagi petang, hantar pagi petang malam siang. Bukan kita mengumpat nak mungkit, tapi kita bagi peluang kepada mak ayah kita yang berusia ini merapati ilmu agama. Yang dia dulu kerana faktor bekerja, kadang-kadang zuhur pukul 4. Kadang-kadang maghrib dekat isyak kadang-kadang. Kerana cari harta. Kadang-kadang tengok waktu asar dah habis. Belum lagi. Ada. Sebab keletihan. Tertidur kerana penat. Tengok-tengok subuh dah masuk, baru nak bangun. Sekarang, berilah peluang kepada baba, mama, ayah, mak kamu untuk kembali pulihkan ilmu yang dia kurang. Untuk penuhkan di dadanya amal yang dia kurang. Jadi benda macam ni, tuan-tuan, ya, saya tahu. Cabaran semasa ini berat. Nak hantar anak ke nursery kepala berapa? Di Subang Jaya pula. Bukan 100 orang. 1000 seorang. Ya. 500 orang. Kalau anak 4, 2000. Saya faham. Tapi hakikatnya lah. Rancanglah sebaik perancangan untuk tidak jadikan mak ayah kita sebagai bibik yang kedua. Mate yang kedua. Ini ayah mak jadi mate yang kedua dah. Ya. Akhirnya masa waktu ayah nak solat duha pun tak ada. Acu ambil wuduk saja, yang cucu ketiga merengek nak susu. Acu saja angkat takbir, yang ketiga datang usik dia sampai kain telucuk contohnya. Kerana nak kencing, nak berak. Acu saja angkat takbir nak baca Quran, cucu bangun tidur, menangis 3 orang sekaligus. Tuan, minta maaf lah saya bercakap ini, saya mengamati. Sebab harga sebuah kehidupan beragama ini mesti kita cantumkan dengan 1001 kaitan yang penting. Anak-anak mesti berhemah, mesti tahu. Kita tidak nak Allah uji kita sedari macam tu juga. Betul apa kita buat pada mak ayah kita sekarang akan berlaku nanti pada kita macam tu. Kita tak nak, tuan-tuan. Saya nak adil juga dalam bicara ini. Sebab saya tahu, saya sebutkan tadi, dalam dunia moden sekarang, cabaran keuangan, cabaran masa ada. Tapi lebih baik berhak untuk ayah kita menikmati kehidupan yang selesa dengan ilmu agama. Ayah kita patut hidup dalam suasana dia makin dekat dengan ilmu, dekat dengan iman, dekat amal salat. Dulu dia berjarak dengan masjid 5 hari sekali pergi. Sekarang 5 waktu kena pergi. Dulu ayah kita, dulu masa dia hidup keadaan jaga kita, 5 hari sekali ke masjid, 5 hari sekali. Sekarang kita nak dia pergi 5 waktu sehari semalam. Perubahan darinya ada. Kita nak macam tu. Baik, apa cerita ustaz ni? Masuk dalam cerita larangan mahukan kematian. Maka dalam Islam, cerita kita sekarang tajuknya adalah dilarang kita daripada mahukan kematian atas asas penderitaan dan kepahitan hidup. Baik. Nabi bersabda dalam hadisnya, kita nak tengok hadis ini, kita tamatkan. Nabi bersabda, "La yatamanna ya ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Wa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Nabi kata apa? Sesungguhnya janganlah kamu mahukan kematian
Kerana ada suatu kesusahan dalam hidup menyempoi. Kerana faktor harta tak bercukup, baik aku mati ya. Kerana ada dogaan hidup anak-anak hidup, baik aku mati, tak ada guna hidup lagi. Jangan, kata Nabi. Ada ujian macam mana, ujian harta ke, kepayahan, jiwa tak tenteram ke kerana faktor keluarga, jangan kamu berfikir nak mati. Ini larangan tuan-tuan. Jangan bersikap, biar aku mati daripada harapi semua ini. Tak betul tu. Kalau ustaz sebut tak apa, ustaz tak ada masalah. Tuan-tuan, jangan hujah macam tu. Siapa tahu ustaz ada masalahnya. Ustaz nampak muka ceria tapi dah hatinya serabut macam-macam. Ke puan nampak saya tenang ya? Tuan tahu dalam diri saya apa masalah? Saya nampak tuan tenang ya. Dalam hati banyak tu. Banyak tu. Paling tidak 5 masalah tak ada tu. Contohnya. Contoh. Tuan-tuan. Kata Nabi SAW, apabila dia nak kematian, kita katalah dalam hidup ada ujian, aku mati baik. Tahap tu dia pergi. Nak mati juga Nabi kata apa? Hendaklah dia berkata, tengok, Nabi ajar kita, tenang. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup ini baik bagiku. Tengok, kita merayu, ya Allah, aku nak hidup lagi dan kau tahu lebih tahu hidup ini ada makna pada aku. Aku boleh berubah kot. Rezeki tak ada, akan ada. Hidup tak senang, akan senang. Kita merayu pada Allah Azza wa Jalla. Dan maksud yang lain, kita kata apa? Allahumma tawaffani, ya Allah, matikan aku kalau baik pada bagiku. Maksudnya kita kepada Allah. Yang salah kita ambil keputusan segera. Aku nak mati sekarang. Racun ada sekarang, minum. Itu yang salahnya. Tapi yang betulnya ialah kita kata kepada Allah, ya Allah, aku ni memang dah hilang perasaan nak hidup ni. Tapi aku lebih tahu. Kalau aku mati, kalau aku mati lebih baik, engkau lebih tahu. Maknanya jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ambil tindakan segera dengan racun, dengan tikam diri, dengan potong tangan, potong apa ni? Ini tuan-tuan, orang yang melawan kata Allah Azza wa Jalla. Tak boleh macam tu. Kita tak macam mana, kita kepada Allah. Kalau aku hidup, ya Allah, kau lebih tahu. Kalau aku mati pun, kau lebih tahu. Serah. Allah Maha Kaya. Bila Allah campak ketenangan. Kerahmatan itu hak Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, yang penting kita setuju untuk hari ini, minta mati hukumnya adalah makruh yang dilarang. Walau kata haram pun ada. Tak boleh sama sekali. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan sebab itulah di antara peringatan untuk pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita bertemu lagi 2 minggu akan datang. InsyaAllah sambung sikit-sikit. Kenapa saya pun terfikir 1 page pun tak habis saya punya ceramah ni. Patut sekaligus 4 page dah. 5 page. Tapi itulah kelemahan saya. Saya dalam catatan, buku ni saya catat ada tajuk ni, 4 page dah. Saya dah baca dah 4 page dah. Sampai page 15. Tapi tak berganjak. Maaflah. Mudah-mudahan kita dapat selesai walaupun dalam keadaan slow and steady insya-Allah. Wallahu a'lam, itulah sekadarnya. Tuan-tuan semua, saya nak tawarkan kepada tuan-tuan, nanti satu akan datang dalam 2 minggu lagi ke insya-Allah. Ada maklum ke tidak, ada satu buku yang sedang dipromo dalam FB. Jodoh Anugerah Dia. Tak ada? Siapa yang follow Dr. Kamil Ibrahim? MKI. Follow tak? Kalau follow tu tahulah. Saya promo awal sebab buku ini akan mula terbit sekitar hujung bulan ini. Dan siapa yang nak baca buku ini, catatan 25 penulis tentang jodoh ni. Macam-macam isu bab jodoh ini, saya pun 2 tajuk. Termasuk yang menulis ni adalah Dr. Nur Hafizah, ya, Ustazah Isfadiah, ya. Masing-masing 2 tajuk, saya 2 tajuk juga. Di buku ini akan berpasaran hujung bulan 11 dan saya akan bawa buku ini. Ustazah Hafizah akan bawa lah juga buku dia juga kan. Tapi saya akan bawa juga insya-Allah. Jadi kalau siapa nak milikinya, boleh hubungi saya nanti insya-Allah, ya. Buku dalam bentuk penceritaan. 25 penulis, 50 tajuk tentang jodoh. Semuanya tajuk-tajuk menarik. Kita akan dengar, baca nanti, oh begini ceritanya. Ustazah Hafizah dengan cerita dia.
Jodoh dia dengan Ustaz Azhar. Manis juga ceritanya. Tak nak orang, nak gori, nak Kelantan saja. Saya pun sama, ada cerita juga. Mak kata, no, orang luar, nak Kelantan juga. Tengok tuan-tuan, Kelantan dia semangat Kelantan lebih. Sekian dimaklumkan ya. Jadi adalah catatan dalam buku ini. Buku ini cukup menarik sekali. Siapa nak nanti hubungi saya, dan insyaAllah kita bagi harga yang terbaik insyaAllah. Sekarang tak adalah, akan keluar daripada penerbitan sekitar 2 minggu lagi insyaAllah. Siapa yang follow MKI Wakabir Rahim, dia tahu banyak maklumat tentang ini insyaAllah. Wallahualam, ini promo lah ni. Live tak mati lagi live kita. Baiklah, tak apalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.